Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Sulaiman dan nombor matrik saya 057779. Hari ini saya akan membentangkan tentang kertas kerja saya, iaitu Sejarah Penurunan Wahyu. Baiklah, pendahuluan yang saya buat ialah wahyu merupakan proses komunikasi Allah kepada seseorang manusia yang terpilih melalui beberapa cara, iaitu secara langsung ataupun melalui perantara malaikat. Di dalamnya Allah memberikan ajaran dan petunjuk bagi bangsa manusia agar mereka ini berjalan di atas jalan yang lurus. Seorang Nabi dikatakan Nabi kerana dia membawa berita, iaitu wahyu dari Allah. Namun demikian, sumber wahyu Allah itu bersifat gaib, maka proses pewahyuan yang terjadi antara Allah dan seorang Nabi merupakan proses komunikasi yang terjadi di luar batas pemikiran manusia. Wahyu merupakan representasi murni kalam Allah yang abadi dan merupakan petunjuk daripada Allah yang diturunkan hanya kepada para Nabi dan Rasul. Dengan wujudnya wahyu, ianya dapat menghindari manusia dari hukuman api neraka. Selain itu juga, manusia akan mengetahui bahawa mereka ini diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan larangannya agar bahagia di akhirat kelak dan dapat membezakan hal-hal yang haram dan halal dalam sesuatu perkara itu. Jadi, peradaban manusia ini akan berkembang dan maju pesat dalam aspek sosial dan teknologi. Kemudian, hadis berkenaan wahyu ialah riwayat Bukhari di dalam hadis sahihnya daripada Aisyah Ummul Mukminin yang bermaksud, Haris bin Hisham telah bertanya kepada Rasulullah, katanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu didatangkan kepada engkau?" Baginda menjawab, "Kadangkala ia didatangkan kepadaku seumpama bunyi loceng yang merupakan cara yang paling berat aku rasakan. Aku pun meyakininya dan kemudian aku menguasai apa yang diperkatakan. Kadangkala pula malaikat menyerupakan dirinya sendiri kepadaku seumpama seorang lelaki dan memperkatakan kepadaku dan aku menguasai apa yang diperkatakannya." Baiklah, saya akan menerangkan sedikit latar belakang tentang sejarah penurunan wahyu. Masyarakat Arab Jahiliyah Mekah hidup dalam keadaan sesat dan kucak kacir. Mereka mengamalkan sistem perhambaan sesama manusia, menyembah berhala, api cakrawala di langit dan pelbagai lagi. Kerosakan berlaku di merata tempat. Golongan yang berkuasa memanfaatkan golongan yang lemah, manakala yang kaya menindas yang miskin. Hal ini menyebabkan baginda pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat, iaitu mengasingkan diri dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, baginda selalu berulang-alik dari rumahnya ke Gua Hira dengan membawa bekalan makanan selama beberapa hari, malahan kadang-kadang sehingga 1 bulan. Penurunan wahyu kepada para Nabi dan Rasul ini memiliki dua cara, iaitu cara yang pertama ialah penurunan wahyu kepada Rasul tanpa perantaraan. Yang kedua pula, penurunan wahyu kepada Rasul dengan perantaraan antara malaikat. Sebab saya memilih tajuk ini ialah wahyu itu merupakan perkara yang amat penting dalam Islam dan ianya menjadi asas kepada kewujudan agama Islam. Jadi ia sentiasa dijadikan sasaran oleh musuh Islam untuk melemahkan agama Islam dan umatnya. Oleh itu, dalam tugasan ini saya ingin menerangkan tentang sejarah penurunan wahyu agar manusia ini sedar akan kepentingan wahyu bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Hal ini kerana jika seseorang itu akan memahami dengan tepat tentang wahyu, dikhuatiri seseorang itu tersasar dari kebenaran. Saya akan menceritakan sedikit penurunan wahyu pertama. Ketika usia baginda mendekati 40 tahun, baginda banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari bahawa keadaan kaumnya itu tidak sejalan dengan kebenaran. Kemudian, baginda mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Kemudian beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak mengamati kekuasaan Allah di dalam semesta yang amat sempurna. Selama itu juga beliau semakin menyedari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu, beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas untuk membawa kaumnya ke arah kebenaran. Kemudian Jibril alaihissalam telah menarik baginda dan memeluk dengan kuat. Kemudian dilepaskan semula baginda, lalu berkata lagi, "Bacalah." Maka baginda berkata, "Saya tidak tahu membaca." Kemudian Jibril alaihissalam menarik dan memeluk baginda kuat-kuat kali ketiga sehingga terasa kuat. Kemudian dilepaskan dan malaikat berkata, "Bacalah." Baginda berkata, "Saya tidak tahu membaca." Kemudian Jibril alaihissalam menarik lagi dan memeluk kuat-kuat dan dilepaskan baginda sambil berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram." Yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kemudian baginda pulang ke rumah dengan hati yang gemetar sambil meminta Sayyidatina Khadijah
untuk menyelimutkannya agar hilang perasaan takut yang sedang dialaminya itu. Baginda menceritakan peristiwa yang berlaku di Gua Hira kepada isterinya, dan isterinya telah menenangkan hati baginda sambil berkata, "Gembiralah, tenangkanlah hatimu wahai Muhammad. Demi Tuhan yang menjadikan diriku, Allah tidak sekali-kali menghinamu. Engkaulah sesungguhnya selama ini menghubungkan silaturahim, melaksanakan tanggungjawab, menjalankan amanah, memuliakan tetamu, mengembalikan hak kepada tuannya, dan engkaulah orang yang sangat benar akan percakapannya." Sayyidatina Khadijah terus berada di sisi baginda sehingga baginda terlena kerana kelitihan. Setelah itu, Khadijah dan baginda telah pergi menemui Waraqah bin Nawfal Ibnu Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Setelah diceritakan apa yang berlaku, Waraqah berkata, "Itulah malaikat Jibril yang pernah diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa. Sekiranya aku masih muda remaja dan masih hidup sewaktu kamu mengusirmu." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Kamu mahu mengusirku?" Jawab Waraqah, "Ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi oleh orang ramai, dan sekiranya aku dapatilah hari engkau itu, tentulah aku akan menolongmu dengan bersungguh-sungguh." Niat Waraqah ialah untuk membantu Nabi Muhammad, tetapi tidak tercapai apabila tidak beberapa lama kemudian Waraqah wafat. Sejarah penurunan wahyu yang kedua pula ialah, sewaktu aku berjalan-jalan, tiba-tiba baginda terdengar suara dari langit. Lalu baginda mengangkat pandangannya. Baginda melihat malaikat yang datang kepadanya di Gua Hira yang lalu sedang duduk di atas kerusi yang terletak di antara langit dan bumi. Hal ini menyebabkan baginda terperanjat melihatnya. Lalu baginda balik dan mengatakan kepada isterinya Khadijah, "Selimutkan aku, selimutkan aku." Maka Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhar wa la ruja illa fahjud." Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Pandangan dan pendapat berkenaan penurunan wahyu ada 3 pandangan. Antaranya ialah pendapat pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, sebagaimana keterangan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi fa kana la bara ru'ya ila ja'at mithla falaqis subhi thumma hubba bi ilayhi qala wa kana yakhluwa bi ghari hara'in fayatabbahtu fihi wa huwa at-ta'abudu al-layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lizalika thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahu al-mulaku faqala iqra' qala ma ana biqari'i qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahdi thumma arsalani faqala iqra' qultu ma ana biqara'i fa'akhadhani faghattani athaniyata hatta balaghi minni al-jahdu thumma arsalani faqala iqra' faqultu ma ana biqari'i fa'akhadhani faghattani athalithatu thumma arsalani faqala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram. Awalnya turun kepada Rasulullah SAW dimulai dengan Arya Asyariqah, mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahanut, iaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak boleh baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak boleh baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kali ketiganya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah." Manakala pendapat kedua pula, yang pertama kali turun adalah surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 3, berdasarkan keterangan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, yang mengatakan,
Sa'alatu Jabir bin Abdullah ayu al-Quran anzila awwalu faqala ya ayyuhal mudassir faqaltu anbi'tu annahu iqra' bismi rabbika faqala la akhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fihi ra'a falamma qadaitu jiwari habatu fastabatantu ala bidayya fanuditu fanazurtu amami wa khallafi wa an yamini wa an shimali fa idza huwa jalisi ala arshin baina as-sama'i wal ardu fa ataitu khadijatan faqultu datiruni wasabbu ala mi'an balidan wa unzila ala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbuka fakbur. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayat Al-Quran mana yang pertama kali turun? Jabir menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Abu Salamah menukas, bukankah iqra' bismi rabbika? Jabir mengatakan, tidak akan aku kabarkan kecuali apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, aku berdiam diri di Gua Hira. Ketika selesai berdiam, aku pun beranjak turun keluar. Lalu ada yang menyeruku. Aku pun melihat ke sebelah depan dan belakangku dan sebelah kanan dan juga kiriku. Ternyata yang memanggilku, ia duduk di atas arash antara langit dan bumi. Lalu aku bergegas mendatangi Khadijah. Lalu aku berkata, selimutkanlah aku dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbukal fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Pendapat yang ketiga pula ialah yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat, an Abi Ishaq an Abi Maisarah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tu as-sawat in talak rabbuka wa zakran nuzul al-maliku alaihi wa qawluhu alhamdulillahi rabbil alamin ila ukhraha. Abu Ishaq dari Abu Maisarah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW mendengar suara gaib, beliau pun pergi dalam keadaan yang takut. Kemudian beliau menyebutkan tentang datangnya malaikat dan menyampaikan alhamdulillahi rabbil alamin sampailah akhir surah itu. Kesimpulannya, penurunan wahyu ini memberi makna bahawa Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memberi peringatan kepada seluruh manusia agar mengetahuikan Allah Subhanahu Wa Taala serta menyelamatkan seluruh manusia. Selain itu, melalui kedatangan wahyu ini yang memimpin agama Islam ke jalan yang benar, zaman jahiliyah pada dahulu kala telah pun tamat dan membawa pelbagai kebaikan kepada umat Islam dengan agama Islam. Wahyu Allah juga penting dalam membina umat Islam yang menuntut ilmu dan mengejar kebaikan. Hal ini menyebabkan umat Islam akan sentiasa berada di jalan Allah yang lurus dan benar. Sekian sahaja daripada saya.